Sebut lagi, dia kata ada satu lagi ikhlas, ikhlasul muhibbin, ikhlas orang-orang yang cintakan kepada, ataupun ikhlas orang-orang pencinta. Ikhlas ini tidak melakukan sebarang amalan atau tuntutan kerana nafsu. Dia bukan buat kerana keinginan, tapi dia buat disebabkan kerana kasih dan sayang, kerana ingatan dia kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW, siapa pernah baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan Nabi SAW pernah solat di tengah malam hanya 2 rakaat sahaja. Bermula daripada masuk tengah malam, dia pun solat sampai rapat kepada waktu subuh hanya 2 rakaat, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan dia hanya membaca 1 ayat sahaja. Ayat itu diulang sampailah kepada waktu pagi. Ayat apa yang dibaca oleh Nabi SAW? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Itulah ayat yang Nabi ulang. Kenapa diulang sangat ayat ni? Pada makna pada ayat tersebut, ya Allah, kalau sekiranya engkau mengazab di atas umat-umatku, diazab ke atas manusia, maka itu hak engkau adalah Tuhan. Tetapi sekiranya engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha mulia lagi maha perkasa. Ayat yang Nabi baca sampai tak sedar diri, seolah-olah waktu dia solat tu sampai bengkak kaki, dalam keadaan dia tak sedar yang kaki dia sedang bengkak, sampai ke tahap dia lupa dah, lupa kesakitan, lupa kesusahan, sehingga solat yang asalnya adalah satu kepenatan bertukar menjadi satu kelazatan. Kita dah sampai lazat belum? Sampai seronok solat. Jadi seronok solat yang kita tak terasa, hubungan kita dengan dunia putus pada waktu tersebut, yang kita rasa solat itu menghasilkan ketenangan. Yang ni dia panggil ikhlasul muhibbin, orang yang beribadat dengan disebabkan perasaan cinta dia tadi. Sampai ke tahap kita katakan kita jadi tak ingat tu bukan hilang ingatan, maknanya kelazatan dan kerehatan yang berlaku saat ketika mana solat, seolah-olah solat itu satu makanan. Bagaimana apa yang berlaku bila ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pandangan engkau tentang solat. Apa kata Nabi SAW? Innama ju'ilat qurratu aini fi solah. Sesungguhnya dijadikan penyejuk mata bagi aku adalah saat ketika aku solat. Solat penyejuk mata. Penyejuk mata ni saat yang paling best. Kalau siapa yang solat dia rasa solat ni satu benda yang susah dan sukar, yang tu belum lagi. Melainkan setelah dia rasa solat tu satu benda yang amat best, kita nak capai ke arah itulah yang paling sukar hari ni. Nak jadikan solat ibadat yang paling best. Sebab tu kita kata nak kena pupuk belai perasaan kasih dan cinta kita kepada Allah. Tuan-tuan, cinta ni power dia tu luar biasa. Sampai ada orang buat lagu The Power of Love. Siapa penyanyi dia? Celine Dion. Saya ingat saya tahun 90-an dulu ada satu lagu orang putih. Saya dulu gila lagu Mat Saleh. Antaranya lagu itulah The Power of Love. Power cinta tu punya luar biasa. Hari ni kalau tengok Pak Haji kita tiba-tiba pakai minyak rambut belah tepi, ada benda lah tu. Kalau baju tak pernah iron, tiba-tiba baju masuk dalam, sikat kat poket belakang, pakai minyak wangi, yang tu ada lain macam sikit tu. Cinta ni boleh menyebabkan orang yang tak terurus akan menjadi terurus. Cinta menyebabkan orang akan melakukan perkara yang kadang-kala mungkin tak disangka oleh orang, dia akan buat. Yang tu yang dinamakan cinta ni. Sebab tu penting sangat-sangat nak menzahirkan perasaan ini supaya kita boleh buat benda yang kadang-kala jadi sukar tapi mampu dilakukan. Punca disebabkan ada perasaan cinta yang ada kat dalam diri seseorang. Sebab tu bila cinta ni, seorang tu dia akan rasa sedih, dia akan rasa sebab, dia akan memohon. Bahkan bila disebut nama orang yang dia cintai, mengalir air mata. Baik, contoh cinta bapa pada anak. Tadi ada orang hantar satu mesej, satu gambar dan dialog. Seorang pakcik pergi ke kedai telefon. Dia tanya kat tokek kedai telefon tu, kat sini boleh baiki telefon ke? Kata orang tu, ya boleh. Kenapa pakcik? Pakcik kata, ni handphone ni rosak. Dia pun ambil belik, cek apa semua. Tak rosak pakcik. Dia kata, ya ke tak rosak? Dia kata, sebab anak ni lama dah anak dia tak call. Anak dia 5 orang, seorang pun tak pernah call. Handphone ni rosak lah kot gamaknya, sebab dia orang tak call pun.
Yang kata anak ni sayang kepada bapak ni, sayang dekat anak, anak tak pernah call. Anak tak call dia, jadi dia duk sangka handphone tadi tu rosak. Masih lagi bersangka baik dengan anak ni. Sama macam kita dengan Allah. Kadang-kala kita mungkin tak solat, kita mungkin buat dosa, tapi Allah turunkan bala tak? Allah tak turunkan bala. Allah masih lagi biarkan mereka, mudah-mudahan mereka akan kembali balik kepada aku dan mereka akan bertaubat. Cemburunya Allah pada hamba-hambanya yang melakukan dosa, tapi masih lagi dibiarkan. Apa tujuannya? Supaya mereka bertaubat dan kembali balik kepada Allah. Sebab tu kalau dah cinta seorang pelajar Rawdatul Jannah. Rawdatul Jannah ini budak-budak perempuan yang nakal, yang telanjur, mereka diletakkan di sebuah rumah pusat perlindungan. Jumlah sekitar 20 ke 30 orang. Saya pun dah lama dah tak pergi sebab sibuk. Ada seorang budak perempuan berumur 15 tahun, tingkatan 3. Tingkatan 3, tingkatan 4 macam tu. Dia bercinta. Orangnya comel, masya-Allah, kita tengok putih bersih orang dia, muka pun cantik. Tapi bercinta dengan seorang lelaki pemuda Myanmar. Saya pun tengoklah gambar pemuda Myanmar ni, nak tengok handsome macam mana. Tengok, Allahu Akbar, saya kata saya dengan pemuda Myanmar tu handsome saya lagi. Bukan nak puji, tapi bila kita tengok, tak patut sungguh dia yang comel tu boleh terpengaruh dengan pemuda Myanmar ni. Kalau dah bercinta satu pasal, sebab tu orang kata cinta itu buta. Bila dah sampai ke tahap cinta ni, dia serahkan jiwa dia sekali dengan raga-raga dia sekali dia bagi. Faham? Diserahkan sekali dengan dia punya raga-raga dia sekali bagi dekat lelaki Myanmar tu. Baik, tak apalah yang tu satu pasal, sebab seronok cinta ni punya pasal ni, sanggup susah. Akhir sekali lelaki Myanmar tu kata dekat dia, okey, nak tahu, nak membuktikan betul-betul cinta, yang pertama engkau kena tidur dengan aku. Kalau betul-betul cinta, yang tu dia dah buat. Yang kedua, betul kau cinta kat aku? Betul. Okey, kita toreh sama-sama tangan kita. Kita toreh supaya lekat parut tulislah nama masing-masing kat atas tangan tadi. Ditorehnya tangan sampai berdarah-darah. Tujuan disebabkan apa? Kerana cinta saja. Yang ni yang kita katakan cinta tu, hubbuka li syai' ta'abbudahu. Cinta kita kepada sesuatu akan menjadikan kita hamba kepada benda tersebut. Soalnya, adakah cinta kita kepada Allah sama sebagaimana cinta kita kepada makhluk tu tadi?